لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa kuliah duha Masjid Al-Muttaqin yang saya kasih kepada seluruh para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah menjadikan majlis kita pada pagi ini dikira dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai suatu amalan soleh yang mudah-mudahan menjadi sebab untuk diberatkan timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjadi sebab untuk kita semua beroleh kejayaan dan keberkahan di dunia dan juga di akhirat yang kekal abadi. Allahumma amin. Hadirin semua, insya-Allah Ta'ala pertemuan kita pada pagi ini adalah di dalam meneruskan siri tadabbur kita daripada suratul Mursalat yang kita telah berhenti pada ayat yang ke 43. Okey. Tak ada ya? Skrin tak ada? Oh. Baik. Hadirin semua, tuan-tuan baca balik semula daripada ayat ke-41. Hari ini kita habis surah Al-Mursalat. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan masuk dalam suratul Insan. Okey, dalam suratul Insan. Ayat 41 daripada suratul Mursalat, muka surat 581. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Sadaqallahul Azim. Suratul Mursalat. Kita tengok kembali pada ayat yang ke-41. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita dah sentuh pada pertemuan yang lalu,
tapi kita ulang sedikit kembali. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam suratul Mursalat ini, firman-Nya berbunyi, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, mereka ini berada di dalam zilalin wa 'uyun. Mereka berada di bawah teduhan-teduhan yang baik lagi indah. Wa'uyun, dan juga air mata air yang mengalir di dalam syurga yang mereka bersenang-senang minum di dalamnya. Tuan-tuan, air ini, bab air ni, uyun ni nanti disyarahkan panjang dalam surah Al-Insan yang akan kita jumpa akan datang insya-Allah. Apa disebut? Allah Ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Allah Ta'ala menggambarkan air itu macam mana. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu, mereka akan minum daripada air yang dicampurkan dengan kafur. Saya dah sebut tuan-tuan dalam pertemuan yang lalu, kafur ini di sisi bangsa Arab adalah satu benda yang dicampurkan ke dalam air untuk mereka minum, menjadikan air itu sejuk, wangi dan segar kalau ia diminum. Faham tak? Itu. Jadi air ini nanti perbahasannya panjang di dalam surah Al-Insan. InsyaAllah kalau rezeki kita panjang, kita akan jumpa dan kita akan bahaskan bersama insyaAllah ta'ala. Wa fawakiha mimma yashtahun. Dan orang yang bertakwa ini Allah akan berikan mereka nanti di dalam syurga daripada segala buah yang mereka inginkan, segala buah yang mereka idamkan, segala buah yang mereka berahikan. Yashtahun daripada perkataan ishtaha. Yashtahi sama dengan perkataan syahwah. Tuan-tuan minta maaf dengan bahasanya. Tuan-tuan pernah dengar orang sebut syahwat. Syahwat ni maknanya apa? Syahwat artinya keinginan. Orang ini kuat syahwatnya, keinginannya kuat. Tuan-tuan, Quran kata wa fawakiha mimma yashtahun. Dia akan diberikan segala buah yang dirinya itu keinginannya kuat. Nak buah apa? Semuanya akan diberikan. Bukan pada musimnya, sebab tak ada musim tentang waktu itu. Ambil saja buah apa yang ada, semuanya akan diberikan kepada mereka. Kulu washrabu, makanlah. Washrabu, minumlah. Okey, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Dekat mana itu tak? Dekat dalam syurga. Ya, dalam syurga. Kulu, makan. Nak buat apa lagi Haji Mahmud? Makan je. Makan, nyembang. Lagi, minum. Makan lagi, nyembang lagi, minum, tidur, jumpa bidadari, balik rumah, pusing mahligai, jalan kebun, jumpa kawan, minum. Itu je. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Tuan-tuan, ini dalil menunjukkan kerehatan yang sebenar-benar rehat. Tapi nak dapatkan kerehatan seperti ini, dia kena bekerja di atas dunia. Dia kena berpenat di atas dunia. Dia kena buat sesuatu di atas dunia. Kalau tuan-tuan buka dalam suratul Insan, Allah Ta'ala sebut apa? Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Suratul Insan. Sesungguhnya balasan syurga yang Allah berikan kepada kamu ini adalah merupakan balasan di atas sa'yukum. Sa'yukum. Sa'yukum maknanya apa? Di atas usaha berat dan keras kamu di atas dunia. Tuan-tuan, perkataan sa'yukum sama dengan perkataan sa'i dekat umrah dan haji. Betul tak? Sa'i ni perbuatan apa? Sa'i itu perbuatannya apa? Berjalan daripada Safa Marwah. Safa Marwah. Safa Marwah sebanyak 7 kali.
Soalannya tuan-tuan, Safa Marwah tu penat ke tak penat? Majoriti akan kata penat. Orang muda pun kata penat, tuan-tuan. Apatah lagi orang yang tak berapa muda. Melainkan naik kereta sorong, orang tolak. Sekarang pula naik dekat atas sekali, naik motor, pulas saja tuan-tuan. Hadirin semua, asas sa'i itu susah. Berlari, berjalan ke sana, tumit sakit, tapak kaki sakit, laki tak boleh pakai stokin dan sebagainya. Berjalan, ulang alik. Hadirin semua, perkataan sa'i adalah menunjukkan apa keringat yang berat dilakukan. Maka Quran sebutkan inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum, dan adalah usaha yang pernah kamu lakukan di dunia masykura, semua Allah Ta'ala hargai dan Allah terima, lalu kamu dibalas dengan syurga. Oleh itu tuan-tuan, orang yang nak masuk ke dalam syurga ni, dekat dunia dia penuh dan penat dengan buat kerja baik. Tuan-tuan, tak henti-henti fikirnya nak buat baik apa lagi. Bagi makan orang susah, sudah. Besok dia plan pula nak buat kenduri kat masjid. Lepas tu kebetulan pula dia fikir macam mana nak bantu orang susah. Pergi pula nak sembahyang macam mana, nak pergi umrah bila, zikirnya nak habiskan bagaimana, Qurannya nak dikhatamkan berapa kali. Ada sahaja benda baik yang nak dilakukan. Mana orang yang tak pandai untuk berniaga, dia nak tolong berniaga. Mana orang yang tak ada ilmu, dia nak ajarkan ilmu. Jadi hidupnya ini penuh dengan amal dan kerja perbuatan baik. Sa'yukum mashkura. Jadi kalau duduk di lepas tu nak masuk syurga, tuan-tuan, nanti dulu. Sa'yukum. Quran kata tuan-tuan dalam ayat ini, kulu washrabu hani'a. Makan dan minumlah dengan senang lenang, dengan hati yang seronok, dengan hati yang sangat gembira. Jadi makanannya semuanya sedap, makanannya semuanya semuanya enak, semuanya diinginkan oleh nafsu manusia. Dan Quran kata hani'an, makanlah dengan penuh jiwa yang sangat gembira. Quran dalam syurga tuan-tuan tak ada sedih. Dan makan dan minum yang banyak itu tidak menghasilkan najis. Maksudnya tidak menuntut kita pergi ke tandas. Tandas tidak ada, artinya seronok. Makanlah, makan lagi, tak ada sakit perut. Minum lagi, tak ada pening kepala. Minum lagi, tak ada buncit-buncit anaknya, begitulah tuan. Jadi hadirin semua, Quran kata jazaa'an bima hani'an bima kuntum ta'malun. Perkataan ta'malun daripada perkataan amila, ya'maluna, ta'maluna. Amila, ya'lamaluna, ta'maluna. Makan dan minumlah, mendapat segala nikmat tersebut dengan apa yang telah kamu kerjakan dulu di dunia. Oleh itu tuan-tuan semua yang ada di depan saya dan sayangkan diri saya sendiri, tuan-tuan, di dunia ini waktu kita bekerja. Di dunia ini tempat kita mengusahakan sesuatu. Di dunia ini tempat kita berpenat lelah untuk pergi dan buat sesuatu. Pergi ke masjid, baca Al-Quran, buat baik kepada orang, santuni masyarakat, buat baik dengan manusia, tahan diri kita daripada kejahatan manusia, pendamkan diri kita daripada ego, sombong, riak, ujub. Semua itu kerja-kerja yang susah. Tuan-tuan, bantu orang yang kelaparan, berikan makan kepada mereka. Orang-orang yang susah, kita ambil berat tentang mereka. Ini semua kerja. Tuan-tuan buka dalam surah yang kita pernah baca dulu sekali, surah Al-Balad. Apa kita baca? Wa ma adraka mal aqabah. Apakah itu pendakian yang tinggi, yang susah? Ini kerja kat dunia. Fakku raqabah, bebaskan hamba. Zaman kita tak ada hamba lah. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, ataupun berikan orang pada musim kelaparan, berikan makan kepada manusia di musim kelaparan. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dza maqrabah, berikan makan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat dengan kita. Tuan-tuan, itu semua daripada kerja-kerja di dunia yang akan menatijahkan nanti kerja di akhirat atau balasan di akhirat Allah Azza. Poinnya apa dia? Di dunia bukan tempat berehat, rehat adalah di akhirat.
di dunia adalah tempat kita bekerja untuk membuat sebanyak mungkin kebaikan, dan nanti kita akan tuai kebaikan itu di akhirat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala bimbing dan pimpin kita tuan untuk kita disibukkan dengan perkara ketaatan, dan Allah Ta'ala sibukkan kita dengan segala kerja yang membawa keberuntungan di akhirat nanti. Allahumma amin. Allah Ta'ala sebut, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya begitulah, begitu tu apa? Syurga yang kami berikan kepada mereka. Najzi, sebagai balasan, imbalan. Muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Hadirin semua, perkataan muhsinin ini, muhsinin tuan-tuan, perkataan muhsinin ini adalah tajuk tesis master saya. Perkataan muhsinin dalam Quran ni tesis master saya. Okey, saya kaji tentang muhsinin dalam Al-Quran. Duk pusing mana lah muhsinin sana sini sana sini. Inilah muhsinin yang saya kaji secara analisanya tentang apa perkataan ihsan dan muhsin yang ada dalam Al-Quran. Hadirin semua, perkataan muhsinin ini adalah satu perkataan yang melambangkan besarnya dan lembutnya jiwa seorang manusia itu. Kenapa saya katakan begitu tuan? Orang yang muhsinin, orang yang baik ini, dia memberikan lebih daripada hak yang sepatutnya orang itu dapat. Ingat, dia memberikan hak lebih daripada sepatutnya yang orang dapat. Maknanya kalau dia berinteraksi dengan manusia, dia selalu memberikan lebih daripada sepatutnya. Tuan-tuan sepatutnya pulang motor kawan tu pulang motor, tapi tuan-tuan pulang motor siap basuh, isi minyak penuh. Ihsan orang ni. Nampak? Tuan-tuan datang kuliah, cukuplah dengan nak balik nanti masukkan kerusi itu ke dalam mejanya. Cukup itu. Tetapi orang itu ihsan, dijadikan semua kerusi itu dimasukkan ke dalam meja. Orang lain pun dimasukkan, buatkan. Artinya orang ini hak dia sepatutnya dibuat apa dia? Dia punya je. Tetapi dia melakukan lebih daripada sepatutnya. Maka orang ini adalah orang yang digelar orang yang ihsan. Begitulah dalam perkara ibadah. Sepatutnya sembahyang fardu je 5 waktu, tetapi dia dengan ihsan, dia tambah lagi sembahyang sunat rawatib, diikuti dengan salat sunat duha, diikuti lagi dengan witir, diikuti lagi dengan tahajud. Sepatutnya dia baca Quran sekurang-kurangnya 10 ayat satu hari, dia baca 1 juzuk satu hari. Dia sedekah zakat sepatutnya 2.5%, tapi dibayar 3% lebih daripada sepatutnya. Orang-orang yang suka memberikan lebih daripada apa yang hak dia patut berikan, golongan ini dinamakan golongan muhsinin. Itu muhsinin dari sudut amal. Muhsinin dari sudut hati pula, muhsin yang lain pula, iaitu orang yang sepatutnya sembah Allah, yakin pada Allah. Muhsin orang yang baik, orang yang mukmin. Tetapi muhsin orang yang seolah-olah dia melihat Tuhan yang disembah itu nyata. Allah, ketika dia menganggap takbir Allahu Akbar, dia rasakan betul-betul Tuhan itu sedang memerhatikan dia. Itu hati orang muhsin. Hatinya lebih daripada hati mukmin, lagi tinggi daripada hati itu. Maka inilah dinamakan sebagai muhsinin. Quran kata apa? Kedudukan di dalam syurga itu diberikan kepada orang yang muhsinin. Tuan-tuan, ayat yang ke-45. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Tetapi tuan-tuan, alangkah celaka, kecelakaan yang besar, suatu azab yang berat, satu kehinaan yang tinggi pada hari akhirat nanti bagi orang yang mendustakan. Dustakan apa kat sini? Dustakan nikmat syurga itu. Mereka tak percaya ada nikmat yang seronok dalam syurga, mereka dustakan. Alangkah ruginya mereka. Dan perkataan wail, saya tak nak ulang banyak kali, kita dah ulang dah dahulu. Wail ini sebahagian tafsiran seperti Ibnu Katsir mengatakan bahawa wail itu adalah lembah. Lembah ni maknanya apa tuan-tuan? Air. Lembah ni maknanya tempat yang berair, kan? Tempat yang berair. Tuan-tuan, mereka mengatakan dalam tafsir menyebutkan lembah ini ada di dalam neraka, nanti ada satu lembah berair. Air itu adalah air yang sangat air. Bila sebut lembah ni, air ni bertakur. Dia tak macam sungai, dia tak macam laut. Air dia bertakur di antara gunung macam tu kan, lembah, kan? Air dia bertakur.
Di neraka nanti terdapat satu lembah yang memang bertakung airnya, tetapi air itu bukan air biasa. Inilah air keringat yang keluar daripada peluh-peluh ahli neraka, nanah-nanah ahli neraka, darah-darah ahli neraka yang sangat busuk, sangat buruk, sangat keji. Tetapi inilah yang akan menjadi tempat tinggal yang akan dimasukkan kepada orang yang mendustakan hari pembalasan. Wal'iyadzubillah. Kan? Jadi Quran kata apa? Wailul yawma idzin lil mukadzibin. Neraka wail ataupun lembah neraka yang akan disediakan bagi hari orang yang mendustakan pada hari tersebut. Mendustakan apa? Syurga. Kulu. Ni orang yang mendustakan ni. Kulu. Dekat atas tadi kulu juga, bawah ni kulu juga. Kulu wa tamatta'u qalilan. Tuan-tuan, ayat ni kita berhenti betul-betul, fahamkan betul-betul, tengok betul-betul. Quran kata kulu wa tamatta'u. Dekat atas tadi kulu, atas tadi kulu washrabu, bawah ni kulu wa tamatta'u. Lain. Yang di atas makan minumlah, seronoklah dengan senang hati. Makan dan minumlah dengan senang hati. Bawah tu kulu wa tamatta'u qalilan. Ayat ini bukan ayat perintah, tetapi ayat ini seperti ayat mengajurkan mereka yang mendustakan hari pembalasan dekat dunia. Okey, makanlah puas-puas, makan kulu, makan puas-puas. Wa tamatta'u, dan bersenang-senanglah sekejap kamu dengan nikmat dunia yang kamu tertipu dengannya. Hadirin semua, orang yang kafir, apa ada dalam kepala mereka? Tak ada dalam kepala mereka fikirkan hisab, fikirkan mahsyar, fikirkan azab, fikirkan syurga yang mereka nak dapat. Tak, yang mereka fikir apa? Mahu makan apa? Mahu makan apa? Setiap hari yang difikirkan apa yang nak dimakan. Quran kata kulu wa tamatta'u. Cuba tuan-tuan tengok kita dekat atas. InsyaAllah kita dikatakan oleh syurga. Allahumma amin. Quran sebut apa tuan? Atas tu bukan hani'an bima kuntum ta'malun. Kamu bekerja, beramal, buat kerja. Tapi orang kafir kulu wa tamatta'u. Kamu kat dunia berseronok saja. Artinya apa tuan-tuan? Orang-orang yang tidak ada visi dan misi dalam hidupnya untuk mengejar syurga, mereka di dunia akan bersenang lenang, berseronok dan cuba membangunkan dunia untuk keseronokan semata-mata. Tuan-tuan nampak tak pembangunan kalau tidak ada dasar kerohanian dan dasar iman kepada Allah, tempat itu hanya dibangunkan untuk berseronok saja. Untuk berseronok je. Berseronok kerana hidup mereka adalah makan, teruskan hidup dan berseronok dah. Okey, tuan-tuan kalau pergi ke negara-negara luar seperti Eropah, US contohnya, ataupun negara yang tak jauh daripada kita seperti Singapura, tuan-tuan, yang mungkin tuan-tuan dah pergi banyak kali. Cuba tuan-tuan tengok tempat-tempat kita panggil tempat-tempat hiburan, tuan-tuan, betapa banyak dan besarnya. Okey, tempat-tempat hiburan betapa banyak dan besarnya, dan menjadi kita pun ada juga kan. Tapi negara-negara yang tidak ada visi iman, tuan-tuan, hidup mereka sekadar untuk berseronok. Mereka kerja siang hari dalam keadaan penat, malam hari pergi ke kelab, minum air, hilangkan stres. Esok kerja lagi, malam minum arak. Orang yang beriman tidak, mereka ada tugas di atas dunia ini. Tugasnya apa? Bima kuntum ta'malun. Kamu kena bekerja dan buat sesuatu. Tapi boleh juga tuan-tuan seronok pergi mancing, sekali-sekala pergi zoo. Itu tak ada masalah. Okey, itu tak ada masalah. Itu adalah kurniaan Allah yang untuk kita seronok. Tapi kita ada misi. Misinya apa? Kita nak masuk ke dalam syurga. Maka dengan misi itulah kita buat sesuatu, buat kerja, buat infak, buat sedekah, bantu orang, santuni manusia, tolong orang yang susah. Ini kerja-kerja yang baik yang kita lakukan. Tapi orang yang kafir, tak, dalam kepala mereka kulu wa tamatta'u. Kamu makan dan bersenang-senang dengan hidup dunia kamu. Sekejap je. Qalilan. Kenapa digunakan qalilan? Kenapa digunakan qalilan? Kenapa digunakan sedikit? Tuan-tuan, apa je keseronokan yang kita dapat di dunia, semuanya kita rasa sekejap je. Haji Mahfuz masa mula-mula kahwin, seronoknya tu bila? Tuan-tuan makan ikan siakap 3 rasa, rasa sedapnya tu kat mana?
Dekat sini je. Sampai kat perut, rasanya dah tak ada. Kan? Itu sifat dunia. Sakit pula. Kena gawat, kena darah tinggi, kencing manis pula. Tuan-tuan, makan yang sedap, minum yang sedap, hatta tuan-tuan berkahwin, hatta ada keselesaan, apa dan apa, sifatnya adalah sekejap. Qalilan, bersifat sekejap. Satu, hatta kalau lama, dia tetap sekejap kerana dia akan berakhir dengan hidup 60 ke 70 tahun. Kalau compare dengan kehidupan di akhirat, Allah Azza wa Jalla disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, apa kata Nabi? Baginda menyatakan, nanti dikatakan kepada ahli syurga di dalam syurga, wahai ahli syurga di dalam syurga, masuklah ke dalam syurga dan kekallah, tidak ada mati lagi selepas ini. Wahai ahli neraka, masuklah ke dalam neraka, kekallah kamu dalam neraka, tak ada mati dah selepas ini. Dibawakan kematian itu, dibentukkan seekor kibas nanti di akhirat, lalu kematian itu disembelih. Maknanya mati dimatikan, tak ada mati lagi. Kalau mendapat kesenangan dan keseronokan, itulah keseronokan yang panjang dan tidak ada akhirnya. Begitulah kalau azab adalah azab yang panjang, tidak ada akhir. Di dunia, kalaupun seronok, ia akan berakhir pada usia kita. Usia berapa Ji? Dah tak ada selera dah. Umur 70, selera semua tak ada. Letaklah Pizza Hut, letaklah pizza pepperoni, letaklah apa kata, ikan apa namanya, nasi goreng ikan salmon, tak ada. Sup ikan hiu, tak ada. Tak ada selera dah. Tak makan. Hadirin yang saya kasih sekalian, semua itu adalah daripada nikmat yang Tuhan. Kita dihalalkan untuk rasa nikmat itu. Supaya apa? Supaya kita tahu nikmatnya Tuhan yang memberikan nikmat ini. Tuan-tuan nak makan sedap, makan. Tetapi bezanya apa? Kita ada misi. Makan ini bukan tujuan hakiki kita. Hidup kita ada tujuan, hidup kita ada misi, hidup kita ada tempat yang kita nak pergi. Tapi tuan-tuan nak makan pizza, makanlah. Nak makan sedap-sedap, makanlah, tak ada masalah. Tetapi ingat, itu bukanlah hakikat dan tujuan kita. Dan ini yang dibetulkan oleh Al-Quran Al-Karim. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan dan bersenang-senanglah kamu, wahai orang yang ingkar dan derhaka, sementara hidup kamu. Sekejap je. Kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa, mengingkari Allah Azza wa Jalla. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Amatlah malang kalau kamu itu mendustakan tentang apa yang disebutkan ini. Yang disebutkan sekejap tadi, kulu wa tamatta'u tadi. Qalilan, sekejap je, tapi kamu tak percaya. Amatlah malang bagi. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Orang-orang pendosa ini, apabila dikatakan kepada mereka irka'u, irka'u ni fi'il apa? Fi'il amar jama'. Wa idza qila lahum urka'u, mereka itu kalau disebutkan kepada mereka rukuklah, dan mereka tidak rukuk. Tapi kalau sebut merukuklah, mereka pun merukuk. Apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, maknanya apa? Kenapa digunakan dalam rukuk? Kenapa digunakan dalam rukuk? Jawapannya adalah rukuk di antara rukun terpenting di dalam solat. Rukun terpenting, rukuk. Seolah-olah kalau orang itu solat tapi tak ada rukuk. Okey? Orang itu solat tapi tak ada rukuk. Hak lain ada, rukuk yang tak ada. Dan sah tak salahnya? Tak. Yang kedua, disepakati di sisi jumhur ulama dan fuqaha ahli fiqh, siapa yang mendapat rukuk, dia mendapat rakaat. Faham tak? Siapa yang dapat rukuk, dia dapat rakaat. Maknanya imam Allahu Akbar, imam rukuk je, dia pun datang Allahu Akbar, sempat tomak ninah rukuk dengan imam. Ingat syaratnya dapat tomak ninah. Kalau dia rukuk, imam bangun, tak dapat. Tuan-tuan, tengok. Okey, imam sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam dah siap rukuk, dia pun datang, dia pun belakang. Imam, cepat.
Dia baru begini, imam nak Allahu Akbar, dah dia tak dapat. Faham tak? Imam nak bangun, dia siap rukuk, tak dapat, kerana dia tidak dapat bersama rukun tamakninah, rukuk bersama imam. Jadi tuan-tuan, saya mencadangkan, kalau kita nampak Pak Imam tu dia dah sedang rukuk, pertama tak payah lari. Satu. Yang keduanya, tunggu sahajalah walaupun tak dapat satu rakaat. Okay? Apalah rugi sangat tertinggal satu rakaat daripada kita buat dalam keadaan terkejar-kejar macam tu, seolah-olah kita ni berkira sangat nak sembahyang. Okay? Nak sembahyang tu berkira sangat, dah benar. Kalau dan syarat diletakkan oleh para ulama kepada dia, iaitu mestilah dia dapat rukuk bersama imam kadar tamakninah, sekadar ucapan subhanallah dapat sekali dengan imam, cantik dah. Okey, cantik dah. Baik, selesai. Itu yang pertama. Yang ketiga, ada kisah dalam bab ini. Kisah ini saya ceritakan dan coretkan sebagai panduan kita semua. Tuan-tuan, di dalam solat selepas asar dan solat selepas asar, solat selepas asar ataupun sebelum asar. Saya pernah dengar dulu sebelum asar, tapi dalam kitab tafsir menyebutkan selepas asar. Kita ada tak solat-solat lepas asar? Tak ada kan? Dan tak adanya kita ini sama dengan mazhab Maliki. Okey, mazhab Maliki yang diasaskan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Diceritakan di dalam kitab tafsir bahawa satu ketika Imam Malik bin Anas dah siap sembahyang asar. Okey, lalu dia pergi ke masjid. Bukan masjid, dia masuk balik masjid. Okey, dah siap sembahyang asar, dia pun masuk balik masjid. Mungkin keluar sekejap, masuk balik masjid. Okey, keluar, masuk balik masjid. Bila dia masuk ke dalam masjid, dengar, dia masuk ke dalam masjid. Waktu tu ada seorang budak dalam masjid, dan Imam Malik ni siapa yang tak kenal dia? Siapa yang tak kenal dia? Macam siapa tak kenal Imam Mahfuz kat sini? Semua kenal, tuan-tuan. Imam Malik ni, tuan-tuan, siapa je yang tak kenal dia? Imam Darul Hijrah, Imam Madinatul Munawwarah yang sangat terkenal. Tak boleh kata tak ada siapa lah yang tak kenal dia, Imam Malik. Namanya sudah kenal sampai ke Mekah, sampai ke Basrah, sampai ke Kufah. Orang semua kenal dia. Satu ketika imam ni masuk ke dalam masjid selepas asar, yang dalam mazhab dia tak ada sunat ba'diyah asar. Dia masuk ke dalam masjid, tuan-tuan, dia ni pengasas kata, pengasas mana? Ada seorang budak, bila dia tengok ada seorang pakcik ni masuk, terus duduk dalam masjid. Dia pun kata, pakcik, sembahyang dulu 2 rakaat lepas asar. Mazhab budak ni lain. Okey, dia pun jalan dengan mazhab yang lain. Pada dia, Imam Malik hidup pada zaman tabi'in, tuan-tuan. Jadi waktu tu kebanyakan amal dia tak terikat dengan satu mazhab. Tapi Imam Malik punya pandangan tak ada solat sunat selepas asar. Budak ni pun dia kata, pakcik, bangun sembahyang 2 rakaat. Kalau ikut dia punya mazhab ataupun dia punya ilmu yang dia ada, sunat selepas asar tak ada, tuan-tuan. Tapi dia bangun. Dia sembahyang. Menyaksikan Imam Malik solat selepas asar, mendatang persoalan. Dia kata, kita mengaji dengan dia sendiri yang cakap dan selepas asar tak ada sembahyang sunat. Kan? Begitu. Itu pandangannya. Lalu orang pun bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, bukankah di dalam pandangan dan mazhab yang kau pelopori ini bahawa selepas asar tidak ada solat sunat? Jawabnya apa? Dia kata, iya. Tetapi ketika budak ini berkata kepadaku, solatlah atau rukuklah, aku khawatir kalau tidak aku salat, aku termasuk dalam firman Allah, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Orang ini kalau dikata rukuklah, lalu dia pun tak nak rukuk. Aku tak nak, aku termasuk dalam golongan itu. Bila budak ni kata sembahyanglah, aku tak nak sembahyang, tak lah, aku pun sembahyang, walaupun menyalahi pandangan mazhabnya sendiri. Faham tak? Supaya dia tak nak dirinya termasuk dalam salah satu sifat dan ciri-ciri ahli neraka. Dengan ini sifat orang bertakwa, dengan dia takut walaupun menyalahi mazhabnya sendiri, tetapi dia tak nak sampai dia itu termasuk dalam satu pun karakter daripada karakter ahli neraka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini perlu kita muhasabah bersama. Dengan untuk kita pelajari dan baca Al-Quran dan lihat satu persatu, apakah semua sifat ahli neraka itu untuk kita cuba jauhi bersama.
Sebagaimana takutnya Imam Malik kalau dirinya termasuk dalam kalangan ahli itu, walaupun bukan ayat itu maksudkan dia. Okay? Tapi dia tak nak ada pun sipi-sipi persamaan dia dengan ahli neraka, iaitu bila orang kata sembahyang tak, lalu dia tak nak sembahyang. Okay, jadi ini persoalan yang penting untuk kita sama-sama fahami. Yang kedua tuan-tuan, poin penting kat sini apa dia? Iaitu solat ini kepada orang kafir hukumnya wajib. Sekali lagi saya ulang, solat ini kepada orang kafir hukumnya wajib. Tetapi dia tak boleh solat melainkan dengan menyempurnakan syarat solat, iaitu Islam. Faham tak? Sekali lagi saya ulang, semua hamba Allah statusnya sama. Apa dia? Hamba Allah. Betul kan? Betul? Semua hamba Allah statusnya sama. Saya bagi contoh, semua warga negara Malaysia statusnya sama. Apa dia? Warga negara Malaysia. Okey, warga negara Malaysia semuanya sama. Okey, tertakluk kepada undang-undang, kena bayar cukai, kena itu, semuanya sama. Okey, tak boleh buat ini, tak boleh, semuanya sama. Tuan-tuan, kita manusia diciptakan oleh Allah, semua kita sama. Datang perintah daripada Allah, aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Artinya semua orang kena perintah itu. Cuma nak solat itu dia ada satu syarat. Selain syaratnya suci daripada hadas, selain syaratnya menghadap kiblat, syarat yang lain adalah mesti Islam. Betul? Baligh. Kan? Baik kan? Orang ni dia kena sembahyang, tapi kalau dia nak sembahyang dia kena ada Islam. Tapi kalau dia tak sembahyang, dia akan dituntut di akhirat kena sembahyang. Dalilnya tuan-tuan boleh jumpa dalam surah Al-Muddathir. Dalam surah Al-Muddathir, tuan-tuan akan jumpa firman Allah, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musalli." Quran sebut di akhirat nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka saqar, lalu ditanya kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Lalu mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami bukan termasuk dalam kalangan orang-orang yang sembahyang. Siapa ni? Orang kafir. Maknanya mereka di akhirat dituntut, kenapa tak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau mereka nak sembahyang, mereka ni Islam tu. Faham tak? Jadi kewajipan ini tertakluk kepada semua orang. Oleh itu hadirin semua, ayat ini sebut apa? Bila diajak kepada mereka bersolat, yang sebenar mereka tak mahu solat. Itu kepada orang kafir. Kepada kita pun sama. Bila orang kata, "Mat, sembahyang lah Mat." Nampak tak nak solat. Ini sifat mujrimin, pendosa-pendosa. Sembahyang lah Mat, kamu dah tua banyak kamu tinggal. Jangan. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alangkah besarnya kecelakaan dan keburukan bagi orang-orang yang pada hari itu mereka mendustakan. Dustakan apa? Dustakan solat dan kewajipannya ini. Dan yang terakhir, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Ditanya kepada manusia, wahai semua manusia, manakah lagi ayat dan perkataan Tuhan yang kamu nak beriman selain daripada Quran? Maknanya ada tak lagi perkataan yang paling kamu yakin selain Quran untuk kamu beriman? Tak ada, tuan-tuan. Quran telah terkandung di dalamnya segala perkara, segala perintah, segala keselamatan, segala jalan untuk kita selamat di dunia dan akhirat, semuanya ada dalam Quran. Fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Maka kepada perkataan mana lagi kah selain Quran yang kamu dah beriman? Mana lagi? Cuba sebab. Apa lagi yang tak cukup pada Quran? Tak ada, tuan-tuan. Maka keimanan kepada Quran adalah satu-satunya jalan tuntas untuk kita menuju Allah Azza wa Jalla, selamat dunia dan selamat di akhirat kita nanti insya-Allah taala. Hadirin semua, sebelum saya tutup ataupun mengakhiri majlis ini, saya nak ulang satu perkataan. Kita tengok sama-sama, ulang daripada awal. Apa dia? Kita tengok sahaja dekat perkataan wailun yawma idzin lil mukadzibin. Tengok ayat sebelumnya. Kenapa? Kerana setiap kali diulang wailun yawma idzin lil mukadzibin, celakalah bagi orang yang mendustakan, menunjukkan apa? Mendustakan benda yang sebelum itu disebutkan. Faham tak? So kita nak tengok hari ini apa benda yang Islam atau Quran bagi tahu kat kita, jangan sampai kamu ingkar benda ni. Faham tak? Kita tengok dia berapa supaya kita tak buat benda tu. Kalau kita tengok tuan-tuan, pertama sekali kita jumpa perkataan wailun yawma idzin lil mukadzibin pada ayat yang ke-15. Cuba tengok. Ayat 15. Betul? Itu yang pertama sekali. Kan? Okey.
Quran sebut apa pada ayat ke-14? 15 wailun yaumil qiyamah. Ayat 14 apa? Wa ma adraka ma yaumul fasl. Artinya apa? Iaitu ayat tentang keimanan terhadap hari kiamat, hari pemisah. Maknanya apa? Jangan sekali-kali kita ingkar adanya hari kiamat. Satu. Kemudian tengok ayat yang di bawah. Wailun yawma'idil mukadzibin pada ayat yang ke-19. Okey, 19. Quran kata apa? Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ayat 18, betul? Betul? Begitulah kami buat kepada pendosa. Maknanya apa? Yakin dan percayalah, jangan kamu ingkari orang-orang yang pendosa itu, mereka akan disiksa oleh Allah di akhirat. Jangan kamu kata tak apalah kami buat macam ni, tak kena nanti di sana. Tak. Orang pendosa yang melanggar perintah Tuhan akan disiksa. Tak ada sebarang keraguan. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-24. Okey, tengok ayat sebelumnya. Ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ayat ni pasal apa? Pasal Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada air mani menjadi manusia, menjadi tubuh yang sehat, dan Allah tentukan sesuatu kepada mereka. Maknanya apa? Jangan sekali-kali kamu mengingkari dan mendustakan pencipta kita adalah Allah, dan dialah yang menentukan segala-galanya itu. Itu mesti diyakini. Kalau kita ingkar, kita termasuk dalam golongan ini. Waliyadzubillah. Semoga Allah pelihara kita. Yang keempat, ayat berapa? 28. Betul? Wailun yawma'idin lil mukadzibin. Tengok ayat sebelumnya atau dua sebelumnya. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Ayat ini cerita pasal apa? Kejadian alam. Bumi, langit, gunung ganang, semua ciptaan Allah. Jangan sekali-kali kamu termasuk dalam golongan yang mendustakan. Contohnya apa, tuan-tuan? Mengatakan alam dan bumi ini berlaku secara semula jadi. Bila berlakunya Big Bang, jadilah begini. Darwin pula kata kita ni bukan diciptakan, kita daripada beruk, daripada proses evolusi, perubahan-perubahan jadilah kita manusia. Tuan-tuan, tak ada yang menciptakan. Kalau kita iman dengan kepercayaan ini, kita menafikan dan kita termasuk dalam mukadzib. Mohon kepada Allah kita tak jadi seperti itu. Dan yang seterusnya, langit, bumi, alam ini ada penciptanya. Jangan kita ingkar bahawa yakinlah pencipta alam ini adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ke 34. Okey, ayat sebelum tu pasal apa? Ka'annahu jimalatun suf. Sebelumnya innaha tarmi bi syarrin kal qasr. Ayat tentang azab neraka. Maknanya apa? Azab neraka itu pasti. Azab neraka itu yakin. Azab neraka itu wujud. Dan siksaan yang berat seperti unta yang disebutkan dalam ayat itu memang akan ada. Jangan kamu dustakan dan ingkari. Yakinlah ianya wujud. Kemudian ayat ke 37. Apa ayat sebelum itu? Hadza laumul la yantiqun wa la yu'zanu lahum fayatazirun. Iaitu apa? Mungkin ada orang beranggapan, Ustaz, tak apalah kalaupun orang tu masuk neraka, nanti kat sana dia boleh buat negosiasi. Nego ni macam mana, tuan? Orang ni tolong dia, orang ni tolong dia, ini tolong dia, ataupun dia boleh cabut lari, ataupun dia boleh rasuah malaikat maut, suruh hantar malaikat dunia. Tuan-tuan, Quran kata hadza yaumul la yantiqun. Kamu tak boleh cakap apa di akhirat nanti. Dan tak boleh mendapat permission kemaafan di akhirat nanti. Nampak? Ini kamu jangan ingkari. Kalau jangan kamu rasa selamat di sana dengan kamu meringan-ringankan hal keadaan di akhirat. Maka yang seterusnya ayat 40. Betul? Apa dia? Iaitu boleh kita buat honor ataupun buat tipu daya di akhirat nanti. Tuan-tuan, saya kat sini dan kat dunia ni ada kawan yang memang suka pusing-pusing. Pusing-pusing ni maknanya betul. Kalau kena tanggung Allah, dia punya pusing dengan polis tu sampai tak kena sampai. Kalau dia kena charge parking, dia punya pusing dengan orang tu sampai tak kena charge parking. Kalau dia tak bayar cukai, dia naik ke mahkamah, dia punya pusing dengan tok hakim tu sampai boleh jadi tak payah bayar pun dia. Kalau dia langgar orang, dia pusing dengan polis sampai yang kena langgar yang salah. Itu otak tu punya geliga. Tuan-tuan, ada semua di akhirat nanti. Sumakiduni, Quran kata apa dalam ayat tersebut? Fa in kana, ayat 39, fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kamu ada belit, tipu daya nak buat, okey buat.
kamu takkan percaya untuk buat. Nak nyuruk belakang pokok, nak nyuruk bawah batu, nak nyuruk dekat padang mahsyar belakang orang yang besar. Tak ada siapa yang boleh buat apa-apa tipu daya. Nak korek pasir, duduk dalam pasir supaya malaikat tak nampak. Tak ada sebarang tipu daya yang kau buat untuk kau lepas. Wailun yawma idzin karim. Kemudian ayat terakhir, ayat 45. Okey, ayat ini kita dah sebut tadi tentang balasan baik bagi orang yang beriman, yakin dan pasti ianya ada. Dan yang seterusnya adalah orang yang tidak mahu, orang kafir yang hanya makan dan berseronok. Dan yang seterusnya yang terakhir adalah tentang orang yang ingkari solat. Jadi solat tidak boleh diingkari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Siapa ada soalan boleh tanya? 1-2 soalan. Silakan. Jap, sana dulu. Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik masuk masjid solat. Solat dengan masjid mana? Dah, bukan tahiyatul masjid. Ba'da dia asal, dia dah solat, dia mungkin keluar sekejap selipar ke basuh tangan ke apa, dia masuk balik semula. Jadi maknanya memang kalau kita masuk masjid, pasal dia masuk tahiyatul masjid, dia boleh. Lepas main akal kita masuk masjid lain atau masuk masjid balik tempat Boleh. Boleh. Sembahyang yang bersebab dia tidak terikat dengan waktu haram. Faham tuan-tuan? Sembahyang yang bersebab dia tak terikat dengan waktu haram. Contohnya tuan-tuan ambil masuk masjid. Masuk masjid ni bersebab. Sebabnya apa? Kita dah masuk masjid dulu. Sebabnya dimulakan dulu. Kemudian baru kita solat. Waktu tu kita buat waktu haram ke waktu bila ke semuanya boleh. Lepas subuh masuk masjid, boleh sembahyang tahiyatul masjid. Lepas asar masuk masjid, boleh tahiyatul masjid. Nampak? Pukul 3 pagi masuk masjid, boleh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tidak ada had walaupun pada waktu haram. Contoh yang lain, sebab terdahulu. Apa dia? Jenazah mati. Mana ada kita sembahyang jenazah dulu baru orang tu mati? Betul tak? Orang tu mati dulu sembahyang jenazah. Maka kalau jenazah itu kebetulan matinya lepas asar, kita sembahyang jenazah bila? Lepas asar. Maka kita sembahyang itu walaupun pada waktu yang haram ikut waktu sunatnya, tetapi kerana sebab datang dulu, maka dibolehkan. Yang tak boleh apa dia? Sebabnya tidak ada tapi dia nak solat. Contohnya apa? Solat sunat nak pergi musafir contohnya. Dah musafir ke belum? Belum. Dia pun sembahyang sunat. Waktu haram tak boleh. Yang boleh cuma waktu yang harus saja. Faham tak? Contoh yang lain apa dia? Dia nak istikharah. Dia nak solat, tak boleh pada waktu yang haram, pada waktu yang dibolehkan saja. Solat hajat pada waktu halal saja, yang haram tak boleh. Nampak? Tetapi sebab yang telah terdahulu boleh untuk solat sunat, tak ada masalah. Silakan tuan. Maknanya kalau orang suruh kita semua solat dengan solat Ba'diyah, kita boleh buat. Dia tak boleh. Dalam mazhab kita tak ada. Nampak? Dalam mazhab Imam Malik pun tak ada juga. Tetapi dia tak nak termasuk dalam golongan ini. Dia pun buat solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Asalkan dia solat sunat, supaya tak termasuk perkataan budak tu. Bukan mutlak lah. Solat sunat mutlak. Okey? Silakan. Muslimin dalam konteks perniagaan. Sini dalam konteks perniagaan. Okey? Macam mana? Contoh dia kata khidmat. Dia bagi sampai lebih, tapi dia belum minta lagi. Dia bagi sampai lebih, kita belum minta lagi. Tapi dia muslimin ni. Baik. Contoh orang muslim jual nasi lemak macam ni je. Tuan, saya nak beli nasi lemak 50 bungkus. Berapa ringgit semuanya? Semuanya RM20. Selesai. RM20, murah sangat. RM55. Mantap. Dia pun kata, okey ji, Haji, saya bagi 60 bungkus je, 50 tu lebih je. Itulah contoh muslim. Faham tak? Okey. Sepatutnya dengan harga RM50 hanya dapat 50 bungkus. Tetapi dengan RM50 dia bagi lebih. Orang tu orang yang ihsan dalam dirinya. Faham ni? Wallahu a'lam. Muslimat ada soalan? Tak ada. Silakan Nas. 2 soalan. Okey, silakan. Ada yang kata di syurga tak orang banyak. Dan tak kenyang. Okey. Atas dasar kepuasan saja. Wow. Okey, menarik tu persoalannya. Silakan. Silakan. Al-Quran menyebut orang lain tidak boleh menanggung dosa orang yang lain. Ya. Jadi apa peranan kita mendoakan pengampunan dosa untuk mak bapak kita? Terima kasih soalan yang baik. Tuan-tuan, saya jawab dulu dia Fifi. Orang dalam syurga makan tak kenyang. Betul? Makannya tak kenyang. Dia makan sekadar untuk penuhi keinginan. Wallahu alam.
di dalam syurga asalkan segalanya nikmat. Kalau kenyang itu nikmat, kenyang nikmat anda, maka akan ada dalam syurga. Kalau dia makan tak kenyang, dia tak rasa nikmat tak, kerana di sana sebagai darun naim, tempat nikmat. Okey, tempat nikmat. Dan keinginan itu betul. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam syurga segala yang kamu inginkan untuk puaskan diri kamu, semuanya ada dapat. Okay? Semuanya ada. Tapi bab kenyang tu saya tak pasti. Cuma yang saya tahu di sana tempat nikmat. Kalaulah kenyang itu nikmat, pasti akan ada juga. Yang tak ada cuma buang air besar. Jawapan kepada soalan tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak akan boleh tanggung dosa orang lain. Jadi apa faedah kita doakan ayah kita yang telah meninggal dunia, doakan keampunan kepadanya. Itu konteks yang lain, ini konteks yang lain. Apa maknanya? Maknanya kalau anak kita yang telah akil balik buat dosa, hidup dah sendiri, dia punya dosa, dosa dia, kita takkan tanggung. Isteri kita dah nasihat dah, tutup awak buat ini, dia buat juga, kita tak tanggung dosa dia. Itulah makna seorang takkan tanggung dosa orang lain. Contoh hidup dalam Taman Jati Meru. Ada orang buat maksiat dalam satu rumah. Dalam taman ni ada satu rumah tu buat maksiat. Istilah dia dengan dalam kurungan berzina, waliyazubillah. Tentang berzina. Adakah jiran sebelah berdosa? Sebelah sana berdosa? Belakang berdosa? Tak, kerana bukan dalam pengetahuannya. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia buat dosa, dialah berdosa. Orang lain tak akan berdosa dengan dosa orang itu. Habis kaitan dengan ibu dan ayah kita, itu dengan makna lain. Itu dengan makna bahawa kita mohonkan keampunan Allah, bukan kita menanggung dosanya atau dia mengambil manfaat daripada kita. Tak. Satu benda yang lain. Perbuatan dosa kena kat orang lain sebab orang tu buat dosa, itu tak berlaku dalam Islam. Islam tak sebutkan begitu. Melainkan dia adalah orang yang ajarkan dosa tu, baru dapat. Haji Mahfuz saja, Ustaz tahu tak, nak main nombor ekor ni yang paling baik kat mana? Kat sana. Contohnya Haji. Okey. Yang paling senang nak kena tu yang dekat situ kan. Okey, kedai lain payah kena. Saya pun pilih contoh kendaraan itu. Setiap perbuatan saya main nombor itu, waliyazubillah, ni contoh bukan saya lah, orang lain. Ali ni main nombor itu, selama dia main, orang yang ajar dia dapat saham. Itu dapat dosa. Tapi perbuatan dosa orang lain tak akan ditanggung oleh orang lain. Satu. Okey, dan yang keduanya adalah doakan kepada ibu dan ayah yang meninggal dunia, ada manfaatnya dan ada kesannya ketika masih tengah hidup. Dalilnya Nabi SAW sebut wa waladun salihun yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan. Dalam surah Ibrahim Allah rakamkan kisah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, la astaghfiranna laka, wahai bapak dia punya mana? Azan. Wahai ayah, akan aku beristighfarkan bersungguh-sungguh kepada Allah, semoga Allah ampunkan dosa. Itu Nabi Ibrahim. Ya, wallahu a'lam. Kalau anak kan, kalau kita doakan anak kita lah. Sama. Kita hidup, anak kita meninggal dunia ataupun anak kita masih hidup lagi, kita doakan dia Allah ampunkanlah dia, boleh berlaku, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Doa ayah kepada anak tak ada mention dalam hadis. Kenapa? Kerana menjadi tabiat ibu dan ayah akan selalu ingat anak. Tetapi hadis sebut anak doa apa? Kerana bukan menjadi tabiat anak itu ingat dekat mak ayah. Betul tak? Anak dia kena diingatkan supaya doakan anaknya, ayahnya. Tetapi tuan-tuan, menjadi tabiat dan kelaziman seorang ibu yang melahirkan, di satu anak dia, satu ingat anak dia, didoakan. Itu tabiatnya. Sebab itu dalam Quran tidak ada ayat tentang tuan-tuan, sama ayat macam tadi. Maksudnya tidak ada ayat yang berkaitan dengan anak, ayah kepada anak. Jaga, buat baik, tak ada. Nafkah ada semua, buat baik. Kerana menjadi tabiat ibu buat baik kepada anak. Tetapi dalam Quran disebutkan untuk taatlah kepada kedua ibu bapa. Diingatkan. Kerana itulah yang menjadi keculasan kebanyakan manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa ajal wa akram. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.